Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, seorang tokoh yang meninggal dunia pada tahun 728 Hijrah, adalah seorang tokoh yang kita kata banyak mengkritik dan banyak juga kena kritik. Disebabkan beliau banyak mengkritik pandangan-pandangan orang lain, pandangan tokoh lain, pandangan aliran lain, maka beliau juga banyak menerima kritikan sama ada pada zaman beliau ataupun selepasnya sehinggalah sekarang ini. Di antara kritikan-kritikan yang beliau terima, ada yang betul, ada yang dilakukan secara adil, dan ada yang kita pun baca bagus, satu diskusi ilmiah yang bagus. Akan tetapi sayang sekali, sebahagian daripada kritikan itu ada yang tidak adil, yang apabila kita membaca tulisan asal, pandangan asal Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kita dapati ia sesuatu yang berbeza. Satu contoh ialah video yang saya temui baru-baru ni, dan saya ingin mengulas ke atas video tersebut. Video itu ada saya bagi pautannya di bahagian description di bawah, ya. Dalam video tersebut, seorang ustaz mendakwa bahawa Ibn Taymiyah berkeyakinan, berakidah bahawa Allah ini duduk di atas arash. Allah duduk di atas arash. Padahal kita sama-sama berakidah bahawa Allah SWT istawa alal arsh, maknanya tinggi dan meninggi di atas arash. Saya ada buat satu video khas tentangnya, saya ada bagi pautannya di bahagian description juga. Okey, jadi sekarang ini betul ke Ibn Taymiyah mengatakan dan berkeyakinan bahawa Allah ini duduk di atas arash? Okey, ustaz tersebut memberi rujukan Minhajus Sunnah, tapi tak bagi jilid berapa, muka surat berapa, jadi tak dapat nak semak. Disebut juga syarah hadis An-Nuzul, tapi tak sebut muka surat berapa, jadi tak dapat nak semak. Syarah hadis Nuzul tu nipis saja, dia macam risalah. Kemudian rujukan ketiga, Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, beliau bagi rujukan, ya, jilid keempat, muka surat 374 beliau sebut. Bila dah disebut tu pun, saya pun buka lah kitab nak tengok apa cerita. Ini dia Majmu' Al-Fatawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Okey, mari kita baca apa kata-kata Ibn Taymiyah. Kata-kata ini dibacakan juga oleh ustaz tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tengok dulu video tu, ya. Kemudian baru tengok video ini. Mari kita baca apakah kata-kata sebenar Ibn Taymiyah, ya. Okey. Beliau berkata, jilid 4 muka surat 374, saya baca, iza tabayyana haza faqad hadasal ulama. Kalau tengok video tu, ustaz tu dia baca terus faqad hadasal ulama, maka telah berbicara para ulama. Padahal ayat itu bermula dengan iza tabayyana haza, jika telah jelas perkara ini, maka telah berbicara para ulama. Bila kita baca ayat ni secara penuh, kita tahu ini sebenarnya adalah sambungan, lanjutan daripada satu perbincangan, dan kita hendaklah tahu apa perbincangan sebelum itu. Apabila ustaz terbabit hanya baca faqad hadasal ulama, maka seolah-olah dia telah memotong apa yang memberi petunjuk bahawa perbincangan ini ada, sebenarnya merupakan lanjutan daripada apa yang sebelumnya. Okey, tak apa, kita baca. Iza tabayyana haza faqad hadasal ulama'ul mardiyuna wa awliya'uhul maqbulun. Jika telah jelas perkara ini, maka telah berbicara para ulama yang diredai dan para wali yang diterima keilmuan mereka. Anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu rabbuhu ala arsy ma'ahu. Bahawasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didudukkan oleh Tuhannya di atas arash bersamanya. Okey. Apabila saya mendengar ustaz baca, dan kemudian saya sendiri baca daripada kitab yang asal, saya baca beberapa kali juga, sebab yang saya tengok ini bukan kata-kata ulama. Maaf, ini bukan kata-kata Ibn Taymiyah, tapi ini kata-kata para ulama dan para wali.
plural tau. Maknanya ini kata-kata sejumlah ulama' dan sejumlah wali. Bukannya kata-kata Ibnu Taimiyah sendiri. So, bukanlah Ibnu Taimiyah seorang yang mendakwa sedemikian ataupun berakidah sedemikian. Ia merupakan kata-kata sejumlah. Sebab ulama' itu adalah plural daripada ahli ilmu. Aulia adalah plural daripada wali. Okey. Jadi ini kata-kata ramai orang, bukan seorang. Dan yang penting bukan kata-kata Ibnu Taimiyah. Kenapa yang disandarkan kepada Ibnu Taimiyah sahaja? Okey. Dua dah, poin kedua dah yang tak kena ni, kan? Alamak, ada sambungan lah. Kenapa tak dibaca sambungannya tu? Ini pentingnya tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita baca, sebaik-baiknya baca daripada kitab asal. Kita nak baca pandangan ulama' apa, kita baca daripada kitab asalnya. Okey, kalau nak baca secondary source tak apa. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, kalau kita baca satu pandangan yang nampak janggal, nampak ganjil atau kita sebut syaz, maka sudah tentu kita kena rujuk kitab asal nak tahu apa cerita sebenar. Kan? Tak boleh baca daripada sumber lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok video tu, khasnya pada minit ke-7, 7.50 apabila juru kamera pusing kamera tu, ustaz tersebut dia tidak baca daripada Majmu' Fatawa sebab Majmu' Fatawa ni tebal. Okey, dia sedang baca daripada sebuah buku yang nipis. Maknanya secondary source. Kemudian daripada situ dia nak mendakwa sesat, dia nak membawa, cuba tengok video tu berapa kali dia kata kufur. Saya tidak tahu apa yang dimasukkan sebagai kufur itu. Saya tak nak komen. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai sendiri. Tapi kalau nak komen tentang orang, patutnya ada sedikit nilai takwa di dalam diri seseorang itu. Apabila dia nak menghukum seorang ulama itu sebagai sesat ataupun kufur, sekurang-kurangnya bacalah daripada kitabnya yang asal, bukan daripada sumber yang sekunder. Okey, tak apa, mari kita baca. Ada sambungannya. Okey, apa sambungannya? Rawa zalika Muhammad bin Fadl an Laisin an Mujahid fi tafsir qaula Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Okey, surah Al-Isra ayat 79, surah ke-17 ayat ke-79. Okey, yang sedemikian itu diriwayatkan, okey, dengan sanadnya daripada Muhammad bin Fadl, daripada Lais, daripada Mujahid, tentang firman dan tentang tafsir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga, okey, Allah meninggikan, mengangkat kamu ke maqam mahmuda, Jadi ini adalah tafsiran Mujahid. Mujahid ni anak murid Abdullah ibnu Abbas. Meninggal dunia, lahir tahun 20 Hijrah, meninggal dunia tahun 103 Hijrah. Bererti pandangan ini, tafsiran ini sudah ada. Okay, Ibnu Taimiyah meninggal dunia 728 Hijrah. Mujahid meninggal dunia 103 Hijrah. Maknanya pandangan ini sudah berlega-lega, telah dibicarakan oleh para ulama, para wali selama 600 tahun lebih. Ini bukan pandangan Ibnu Taimiyah, ini pandangan Mujahid. Okey. Dan ianya telah lama ada di kalangan para sarjana umat Islam, bukannya sesuatu yang baru daripada Ibnu Taimiyah. Wa zakara zalika min wujuhin ukhra marfu'atin wa ghaira marfu'atin. Okey, dan ia disebut, yang sedemikian ini disebut dalam bentuk-bentuk yang marfu', yang ini berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selain marfu', yang ini berasal daripada sahabat ataupun tabi'in. Qala Ibnu Jarir, ada pandangan Ibnu Jarir pula. Okey. Jadi yang ini berasal daripada Mujahid. Sekarang ini apa pula kata Ibnu Jarir? Ibnu Jarir ini ialah imam tafsir yang masyhur lagi besar, okey. Semua orang kenal kitab tafsirnya, tafsir At-Tabari selalu disebutkan. Okey. Apa pula kata qala Ibnu Jarir? Yang ini saya masih baca dalam Majmu' Fatawa tu. Okey, jilid yang sama, perenggan yang sama dibaca oleh ustaz tu, tapi saya lanjut baca sebab dia hanya baca serangkap saja, yang lain tu ditinggalkan. Qala Ibnu Jarir
Wa hadza laisa munaqidun limastafadat bihil ahadisu min annal maqamal mahmuda huwa syafa'ah bittifaqil a'immati min jami'i man yantahillul Islam. Okey, berkata Ibnu Jarir bahawa tafsiran ini tidaklah ia bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan secara terperinci oleh hadis-hadis, okey, yang menerangkan bahawa Makkah Mahmudah itu ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Dan tafsiran ini telah disepakati oleh para imam yang semuanya dari kalangan umat Islam. Okey, itu keterangan Ibnu Jarir At-Tabari yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Jadi beberapa poin penting. Pertama, yang ini adalah lanjutan daripada perbincangan yang sebelumnya. Okey, perbincangan sebelumnya ialah tentang siapakah yang lebih mulia, malaikat ataupun manusia. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tengok video saya ulasan ke atas Ustaz Abdul Somad tentang zikir berjemaah, saya ada sebut secara ringkas bahawa manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Okey, boleh rujuk dalam video itu. Dan ini merupakan sebahagian dari perbincangan. Yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan Muhammad duduk di atas arash ini bukanlah Ibnu Taimiyah, akan tetapi para ulama dan para wali. Ibnu Taimiyah hanya menukilkannya. Ketiga, Ibnu Taimiyah bukanlah orang pertama yang menyatakan keyakinan ini, tetapi ia berasal daripada Mujahid, seorang tokoh dari kalangan generasi salaf, anak murid Abdullah ibnu Abbas, meninggal dunia tahun 103 Hijrah. Okay. Kemudian antara lain Ibnu Taimiyah menukil daripada Ibnu Jarir At-Tabari, bahawa penafsiran Allah duduk di Mujahid, Allah mendudukkan Mujahid di atas arash tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menerangkan bahawa maksud Maqam Mahmudah itu ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Ini penjelasan yang sebenar, ya. Sekali lagi saya ulangi, sangat penting. Kalau kita baca mana-mana ulama, walaupun kita pro dan kontra dengan dia, tapi kalau kita nak ulas pandangan dia yang dirasakan janggal, ganjil, hendaklah kita rujuk dalam kitabnya yang asal dan baca sepenuhnya, tengok apa konteksnya, tengok mula dari mana, akhir di mana. Okey. Apatah lagi kalau nak dituduh sebagai kufur lah, sebagai sesat ke apa ke. Baik, seterusnya kita ke, betul ke Ibnu Jarir kata sedemikian? Betul ke Ibnu Jarir kata sedemikian? Mari kita rujuk Jami' Al-Bayan. Okey. Jami' Al-Bayan an Ta'wil Al-Quran oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir bagi ayat 79 surah Al-Isra. Apabila membicarakan Maqam Mahmudah itu, pertama sekali Ibnu Jarir menerangkan bahawa itu adalah satu tempat tinggi di mana Rasulullah SAW berdiri memberi syafaat di hari akhirat kelak. Kemudian, nombor dua, dikemukakan pandangan kedua daripada Mujahid bahawa Allah mendudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arasnya. Kemudian pandangan ketiga, Ibnu Jarir berkata bahawa yang sahih adalah Maqam Mahmudah itu ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ditunjuk di sekian banyak hadis dan juga perkataan sahabat, tabi'in dan generasi salaf. Okay, setelah mengumpulkan tiga ini, berkata Ibnu Jarir At-Tabari yang saya akan bacakan sekarang ini, wa hadza wa in kana huwa sahihu minal qawli fi ta'wili qawlihi asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda lima zakarana minar riwayati an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'ina. Okey. Maka telah jelas, telah sahih tentang takwil. Takwil di sisi Ibnu Jarir ni maksudnya tafsir. Tentang firman Allah, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahawa yang itu daripada Rasulullah SAW, para sahabat dan juga tabi'in, bahawa itu adalah syafaat Rasulullah. Fa'in,
fa inna ma qalahu mujahidun min anna Allah yuq'idu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala arsyihi qaulun ghairu madfu'in sihhatuhu. Sesungguhnya apa yang disebut oleh Mujahid, bahawasanya Allah akan mendudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arasnya. Ini adalah perkataan yang tidak ditolak kebenarannya. Tidak ditolak kebenarannya. La min jihati khabarin wala nazarin. Tidak secara nas, mahupun secara akal. Ibnu Jarir yang sebut ni, bukan Ibnu Taimiyah. Sekarang saya sedang baca daripada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Wa zalika li annahu la khabara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi wala anittabi'ina bi ihalati zalika. Yang sedemikian itu kerana khabar, tidak ada khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga walau seorang pun daripada para sahabat, dan tidak juga daripada tabi'in yang memustahilkan sedemikian itu. Fa amma min jihah. Kemudian beliau sambung dan menjelaskan 3 pandangan tentang perkara ini. Panjang pula. Tapi ringkasnya Ibnu Jarir, dia berkata bahawa telah sahih daripada Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in bahawa maqam mahmudah ni ialah syafaat Rasulullah SAW pada hari akhirat kelak. Akan tetapi tafsiran Mujahid, perkataan Mujahid bahawa Allah mendudukkan Muhammad di atas arasy, tidaklah bertentangan dengan tafsiran yang mengatakan maqam mahmudah itu ialah syafaat. Tidaklah bertentangan. Bahkan ia tidak mustahil. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ia tidaklah mustahil. Setelah mengemukakan 3 pandangan itu, apa lagi kata Ibnu Jarir? Faqad tabayyana izan bima qulna annahu ghairu muhalin fi qawli ahadin mimman yantahilul Islam. Ma qalahu Mujahidun min anna Allah tabaraka wa ta'ala yuqidu Muhammadan ala arsyihi. Jika telah jelas perkara ini, yakni apabila telah menerangkan 3 perkara ataupun 3 pandangan itu, maka tidaklah mustahil perkataan Mujahid tersebut bahawa Allah tabaraka wa ta'ala mendudukkan Muhammad di atas arasy. Sekali lagi Ibnu Jarir menekankannya. Beliau sambung lagi, fa in qala qailun fa inna la nunkiru iq'adallahi Muhammadan ala arsyihi wa inna ma nunkiru iq'adahu iyyahu ma'ahu. Jika berkata Ibnu Jarir lagi, jika ada seseorang itu berkata bahawa sesungguhnya kami ini bukan mengingkari Muhammad duduk di atas arasy, tapi kami mengingkari duduknya Muhammad di atas arasy bersama dengan Allah. Sama juga kemudian Ibnu Jarir sambung lagi, dan sekali lagi dia mengatakan bahawa itu tidak mustahil. Kenapa saya nak bawa ya? Sebab ini ada dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ini satu kitab tafsir yang diterima secara luas. Selalu guna, saya pun selalu guna. Dan kalau ustaz itu dia hendak mengkufurkan dan hendak menyesatkan Ibnu Taimiyah, kenapa dia tidak sesatkan Ibnu Jarir? Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa dia tidak sesatkan ulama-ulama yang membicarakan perkara ini daripada zaman Mujahid 103 Hijrah sampailah ke zaman Ibnu Taimiyah 728 Hijrah. Ada time span lebih kurang 600 tahun di situ. Ustaz tu sebut kufur banyak kali dalam video tu. So, kenapa Ibnu Taimiyah saja, padahal perkara ini dibicarakan oleh Mujahid, generasi salaf, Ibnu Jarir At-Tabari dan banyak yang lain sampai ke zaman Ibnu Taimiyah. Jadi berhati-hatilah dengan ustaz yang mengkufurkan dan yang menyesatkan orang ya. Padahal ini bukanlah pandangan Ibnu Taimiyah, bukanlah pandangan baru yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Ia dimulakan oleh Mujahid, kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Jarir At-Tabari.
Okay. Tadi saya baca lompat-lompat, sejujurnya lompat-lompat saya highlight poin penting di mana Ibnu Jarir berkata ia tidak bertentangan, ia tidak mustahil. Tuan-tuan puan-puan yang nak tahu penjelasan beliau secara lebih terperinci, sila rujuk ya kitab tafsir beliau terhadap ayat ini. Jadi yang ni saya nak tekankan tu. Kenapa disesatkan, dikufurkan Ibnu Taimiyah sahaja, padahal ini adalah pandangan yang telah berlega-lega di karangan para ulama kita, para imam kita selama 600 tahun lebih. Okey. Kemudian saya nak bawa poin lain ya. Satu perkara lain, apabila kita baca pandangan seseorang imam, seseorang ulama, lalu kita mendapati pandangannya janggal ataupun ganjil, okey? Pertama sekali, kita wajib baca kitabnya yang asal untuk tahu apa perbincangan, baca daripada awal sampai akhir, sekurang-kurangnya dalam bab tu daripada awal sampai akhir. Kemudian jika ulama itu ada banyak kitab yang lain, maka kita bandingkan juga dengan kitab-kitabnya yang lain. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah seorang ulama yang ada banyak karangannya. Okey, mari kita semak sebuah kitabnya yang lain yang beliau ada sentuh tentang perkara ini. Okey, Dar'u Ta'arud Akal wa Nakal, atau juga dikenali sebagai Muwafaqat Sahih Al-Manqul li Sharih Al-Maqul. Okey. Okey, rujuk jilid 5 muka surat 237. Jilid 5 muka surat 237. Apa kata Ibnu Taimiyah kat sini pula? Okey. Seperti mana hadis duduknya Rasulullah SAW di atas arash diriwayatkan, rawahu ba'dan nasa min tariqah kasiratan marfu'ah, diriwayatkan oleh sebahagian manusia daripada jalan-jalan yang banyak secara marfu'. Marfu' ni berarti ianya sampai kepada Rasulullah SAW. Wahia kullaha maudu'ah, akan tetapi semuanya maudhu', semuanya palsu. Wa innama, dan yang sabit hanyalah daripada Mujahid dan selainnya daripada karangan salaf, dan ada pun salaf dan para imam, mereka meriwayatkannya tanpa mengingkarinya, bahkan mereka menerimanya. Okay. Saya ulangi ya. Yang sabit hanyalah daripada Mujahid. Bukan, maknanya ini bukanlah bahawa tafsiran Maqam Mahmudah itu duduknya Muhammad di atas arash tidak berasal daripada Rasulullah SAW. Ialah perkataan Mujahid dan juga tokoh-tokoh salaf yang lain. Dan para salaf dan para imam, mereka tidak mengingkari perkara ini, bahkan mereka menerimanya. Dan mereka berkata lagi, perkara semisal ini tidak dikatakan apa-apa kecuali taufiqan, kecuali kita diam saja, baca, diam, tak payah bincang lebih-lebih. Akan tetapi hendaklah dibezakan antara lafaz yang sabit daripada Rasulullah SAW dan lafaz yang sabit daripada selainnya, di mana jika selainnya ia boleh diterima atau ditolak. Ini kata-kata penting Ibnu Taimiyah. Ringkasnya beliau berkata, hendaklah dibezakan. Yang ini lafaz ni yang mengatakan bahawa Maqam Mahmudah itu ialah Allah mendudukkan Muhammad di atas arasnya. Ini lafaz hadis Nabi ke lafaz selain hadis Nabi? Okay. Terbukti ianya adalah lafaz selain hadis Nabi. Bila selain hadis Nabi, ia boleh diterima atau ditolak. Jadi kalau sesiapa baca dia nak tolak, silakan. Sesiapa baca dia nak terima, silakan. Ini daripada kitab Dar'u Ta'arud. Okay, kitab ini rare, alhamdulillah, dalam collection saya. Majmu'ah Fatawa banyak ada sebab itu famous. Yang ini dia rare sikit. Jadi keterangan yang terakhir yang saya nukil dari Ibnu Taimiyah ini ialah bahawa dia sendiri berkata bahawa riwayat kalau ianya marfu', bahawa kalau ada yang kata ini Rasulullah yang bersabda, maka semua jalan-jalan periwayatan yang ada adalah palsu. Yang benar, yang sabit hanyalah ia merupakan kata-kata Mujahid dan juga sebahagian daripada generasi salaf. Dan yang penting, mereka tidak mengingkarinya, bahkan menerimanya. Di sini saya nak highlight satu benda kepada tuan-tuan dan puan-puan.
Ibnu Taimiyah ni seorang tokoh yang macam saya kata di bahagian mukadimah tadi, dia banyak mengkritik, banyak membantah. So kenapa dia tak kritik dan bantah pandangan ini? Dia bicara macam neutral saja. Kalau kita baca sungguh-sungguh, tadi saya baca tu sebahagian, kalau kita baca sungguh-sungguh penjelasan Ibnu Taimiyah tu, kita akan nampak dia neutral saja. Tapi kenapa dia tak bantah? Kenapa dia tak kritik? Padahal Ibnu Taimiyah ni masyhur sebagai seorang pengkritik. Bahkan Ibnu Taimiyah ni dilaporkan, tak silap saya, mengkritik 16 perkara yang telah ada ijma'. Dia mengkritik ijma' tersebut. 16 perkara, tak silap saya. Dan kemudiannya, itu yang ijma' 4 mazhab dalam persoalan fiqh. Kemudiannya, dia dalam mazhab Hambali. Ahmad bin Hanbal, dia mazhab Hambali. Dalam fiqh mazhab Hambali sendiri, dia mengkritik dan berbeza pandangan lebih daripada 60 isu. So, dia kritik, patut kena kritik balik. Tapi kenapa dalam bab ni dia tak kritik? Tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebelum tu saya nak bagi satu permisalan dulu, okey. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk sebagai permisalan dulu. Saya sekarang ni di rumah saya dan bersama saya di rumah saya ialah isteri dan anak-anak. Saya sedang duduk sekarang ni bersama dengan ahli keluarga saya, tetapi mereka tak semestinya sedang duduk. Mungkin mereka dalam urusan masing-masing, kerja masing-masing, saya tak tahu. Tapi tak semestinya mereka sedang duduk. Kalau kita baca balik, yang disebut-sebut ialah Allah mendudukkan Muhammad di atas arasnya bersamanya. Tak semestinya berarti duduk bersama-sama. Hanya orang yang dalam fikirannya tu ada tasbih. Dia dalam fikirannya tu seorang yang mentajsimkan, yang mentasbihkan Allah. Bila dia baca, dia terus faham Allah duduk bersama Muhammad. Muhammad duduk bersama Allah. Padahal telah dijelaskan, Ibnu Taimiyah sendiri jelaskan bahawa Allah istawa ala arash, tinggi meninggi di atas arash, bukannya duduk. Okey, ma'a di sini bukan berarti duduk bersama-sama. Yang penting Allah mendudukkan Muhammad di atas arash. Bila disebut bersamanya, bukan duduk sama-sama. Macam saya duduk di kursi saya ni, bersama saya dalam rumah ni ialah ahli keluarga saya. Tapi tak semestinya mereka sedang duduk. Mungkin ada yang dah balik kerja letih, ada yang mungkin sedang berurusan lain ke apa ke. Maha suci Allah di sebarang kesamaan. Tapi ma'a di situ bukanlah berarti Allah duduk sebelah menyebelah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perkara ini, para ulama' daripada zaman Mujahid, Ibnu Jarir At-Tabari sampai ke Ibnu Taimiyah mereka bincang-bincang tapi tidak pula mengingkarinya, mentasbihkannya ke apa ke ya. Dan Ibnu Taimiyah pun bincang secara neutral saja, padahal kalau betul salah dia akan kritik. Kan, tapi dia tak kritik. Kita baca tu macam salah je, dan akhir sekali yang saya nukil tadi, nak terima boleh, nak tolak boleh. Padahal kalau betul salah kenalah tolak kan. Jadi kena faham. Saya dah highlight benda ni banyak kali ya dalam video saya, Allah di langit, Allah di atas arasy. Orang yang menuduh tasbih, dia sendiri yang tasbih. Dia sendiri dalam fikirannya, dalam hati dia, dalam jiwanya, bila dia baca tentang sifat-sifat Allah, dia sendiri yang rasa Allah tu sama seperti makhluk. Lalu dia terpaksa takwil. Dia tukar lafaz itu. Dan bila dia baca tokoh-tokoh lain sebut tu, orang lain sebut tu, dia terus tuduh. Tengok ni tasbih. Tengok ni menyerupakan Allah dengan makhluk. Tengok ni menjisimkan Allah. Padahal kita tak kata semikian pun. Sama juga kes ni dari sini. Yang disebut oleh Mujahid, yang dibincang oleh para ulama semua, ialah Allah mendudukkan Muhammad di atas arash. Muhammad yang duduk bersentuhan dengan arash. Walaupun ada ma'ahu tak semestinya bersama tu duduk sama-sama. Okey? Dan Allah telah pun menyatakan dirinya bahawa dia istawa, tinggi, meninggi di atas arash. Macam mana pula Allah jadi duduk? Jadi yang sebenarnya kata duduk bukannya Ibnu Taimiyah, tapi orang-orang yang duk mendakwa Ibnu Taimiyah berkata duduk. Yang menuduh tu sendiri yang berkata, yang berkeyakinan sedemikian. Ini poin yang penting ya. Baik, kita masuk satu poin lain. Ustaz tersebut menyentuh tentang Imam Abu Hayyan. Imam Abu Hayyan yang mengkritik, yang menceritakan bahawa dia ada baca daripada tulisan Ibnu Taimiyah. Sekian. Beberapa poin.
Okey, Imam Abu Hayyan Al-Nahwi, beliau seorang ahli bahasa Arab, bukan seorang ahli tafsir. Memang beliau ada tulis kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Saya pun ada. Okey, dan kitab tafsir ini dia bahas dari sudut bahasa Arab. Kalau baca bahasa bagus, sebab banyak ilmu bahasa Arab yang kita dapat pelajari daripadanya. Beliau asalnya daripada Spain, daripada Spanyol. Okey, dari sudut fiqh bermazhab Zahiri. Okey, dan beliau pada awalnya berada di Damsyik bersama dengan Ibn Taymiyah, dan beliau pada awalnya memang okey saja dengan Ibn Taymiyah. Bahkan ada riwayat yang beliau macam menyanjungnya. Sampailah satu ketika beliau mendapat tahu bahawa Ibn Taymiyah ni macam saya katakan, semua orang dikritikkan. Sibawih pun dikritik. Sibawih ni seorang imam, seorang tokoh besar dalam bidang bahasa Arab. Ibn Taymiyah kritik Sibawih, ada kesalahan-kesalahan bahasa Arab dalam Sibawih. Ada kesalahan-kesalahan bahasa Arab yang dilakukan oleh Sibawih. So Imam Abu Hayyan ni dia tokoh, dia bidang dia dalam bahasa Arab, dan Sibawih tu macam guru high level untuk dia lah. Bila dengan ada orang pergi kutuk pula Sibawih tu, padahal bagi Abu Hayyan Sibawih ni kita kata penghulu lah dalam bidang bahasa Arab ni kan, dia tak boleh terima. Dan sejak dari situ dia mula bermusuhan dengan Ibn Taymiyah. Ini boleh dibaca dalam kitab-kitab biografi Imam Ibn Taymiyah ya. Ada disebut Imam Abu Hayyan di situ. Bagaimana mula-mula okey, kemudian bagaimana timbulnya perselisihan di kalangan mereka. Jadi Abu Hayyan memang kemudiannya berselisih dengan Imam Ibn Taymiyah. Okey, Imam Abu Hayyan meninggal dunia tahun 745 Hijrah di Mesir. Okey, tapi sebelum itu di Damsyik memang dengan Imam Ibn Taymiyah di bandar yang sama tu. Yang pertama. Yang kedua, okey, Abu Hayyan mendakwa telah membaca tulisan tangan Ibn Taymiyah sekian. Masalahnya betul ke? Sebab dia kata kitab Al-Arash. Kitab Al-Arash tu sampai sekarang masih ada. Kadang disebut kitab Al-Arash sebab Risalah Al-Arash. Masih ada, boleh dibaca sampai sekarang. Tak ada pula sebut yang macam Abu Hayyan kata tu, bahawa Allah duduk atas Arash kemudian menyediakan extra space untuk Muhammad duduk di sebelah. Tak ada pun. Dan antara bukti tak ada. Macam saya kata di mukadimah, Ibn Taymiyah ni banyak orang kritik dia, banyak orang smash dia. Pada zaman dia, sama ada di Damsyik, di Kairo, di mana-mana ke apa ke, kita tahu kan kalau baca biografi Ibn Taymiyah ni, keluar masuk penjara, kena debate sana, panggil apa-apa semua tu, banyak orang kritik dia. Daripada zaman dia sampailah ke sekarang, tidak seorang pun di kalangan pengkritik itu yang ada mengatakan seperti apa yang Abu Hayyan katakan. Tidak ada seorang pun yang mengkritik Ibn Taymiyah. Tengok ni apa yang ditulis sekian ni, seperti apa yang disebut oleh Abu Hayyan. Maka apa yang disebut oleh Abu Hayyan itu sebenarnya sesuatu yang diragui. Kenapa saya ulangi? Pertama, Ibn Taymiyah, sebab Abu Hayyan kata kitab Arash kan, kitab itu sampai sekarang masih ada. Okay? Tapi tak ada pula sebut seperti apa yang disebut oleh Abu Hayyan di dalamnya. Yang kedua, para pengkritik Ibn Taymiyah ni ramai. Banyak. Okey, dan tidak ada pula yang mengkritik topik yang atau mengkritik seperti apa yang disebut oleh Abu Hayyan dalam apa yang dibacakan oleh ustaz tersebut ya. Atas sebab ini kritikan ataupun apa yang disebut oleh Abu Hayyan itu sangatlah diragui. Okey, sangatlah diragui. Okey, jadi ini yang sekadar saya nak highlightkan. Maka sekali lagi saya ulangi, pertama sekali ya, apabila kita membaca kitab-kitab para ulama, baca kitab yang asal. Kalau nak baca sumber yang secondary tak mengapa, maknanya orang lain yang nukil daripada imam tu nukil, okey, tak mengapa. Akan tetapi kalau kita baca pandangan yang ganjil, pandangan yang janggal, pandangan yang kemudiannya kita nak hukum orang tu sebagai kufur, sebagai sesat, hendaklah kita baca kitabnya yang asal. Baca apa cerita dia ni, apa hujung pangkalnya itu, mula dari mana, apa ceritanya, apa kemudian. Kemudian kalau ulama itu sendiri ada kitab-kitab lain, baca juga, sebab mungkin ada penjelasannya, ada perinciannya, atau mungkin dia tarik balik pandangan itu. Jangan baca satu kitab sahaja. Alright. Kemudian kalau kita nak nukil pandangan orang lain, pastikan pula tidak ada perselisihan, perseteruan di antaranya ya, kita banding-bandingkan ya. Jadi
Ringkasnya, apa yang dituduh ke atas Ibn Taymiyah bahawa dia berakidah Allah duduk di atas arash adalah tidak benar. Yang disebut oleh Ibn Taymiyah, yang disebut secara neutral, bahawa para ulama ada membicarakan tentang maksud Maqam Mahmudah sebagai Allah mendudukkan Muhammad di atas arash bersamanya. Bersamanya bukan duduk sama-sama side by side, dua orang duduk satu bench. Tidak, bersamanya itu dengan maksud yang lebih luas. Okey? Itu yang pentingnya. Jadi saya nak tutup ya, dah setengah jam ni cukup dah, saya nak tutup. Okey, Ustaz sebut dalam video yang sama pada minit 8.20 dia ada berkata, saya quote, saya tulis di sini. Maknanya Ibn Taymiyah ni tidak ada akal. Benda ini tidak akan diungkapkan oleh orang yang berakal waras. Maka saya pun berkata, orang yang berakal waras apabila baca adanya tuduhan ke atas Ibn Taymiyah sekian, kalau dia berakal waras, dia sendiri tak akan percaya. Melainkan orang tu lalu dia baca, dia percaya dan dia menyampaikannya sebagai satu bukti kekufuran dan kesesatan seseorang tokoh itu ya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kita dengan ustaz-ustaz, tokoh-tokoh agama yang jujur, yang amanah, yang ada disiplin ilmu. Disiplin yang saya sebut tadi macam mana? Kalau kita jumpa pandangan yang ganjil, yang janggal tentang seseorang ulama, disiplin ilmu atas dasar takwa, atas dasar sesama Muslim, walaupun beza pandangan, rujuk kitabnya yang asal. Baca sampai habis. Kemudian kaji kitab-kitabnya yang lain. Moga-moga ada manfaatnya kepada kita. InsyaAllah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.